kita perlukan pimpinan-pimpinan muda yang lebih banyak dan pimpinan muda ini perlu diberikan program yang ada template. Sebagai timbalan Presiden PKR yang juga sudah tentu akan menjadi signifikan figura di dalam Pakatan Harapan. Apa strategi Saudara Rafizi untuk kelompok ini dalam memikat undi mereka atau sekurang-kurangnya menggairahkan mereka supaya turun dalam pilihan raya, kerana kalau formula yang mengatakan pengundi itu melebihi 80% akan memenangkan Pakatan Harapan, maka mereka inilah kita kata sumber modal, kekuatan dan juga kemenangan Pakatan Harapan. Baik, terima kasih Cik Mujibu. Tuan Rafizi, 4 minit. Terima kasih. Kita sebenarnya ada dua kumpulan yang menyebabkan pertambahan mendadak dalam daftar pengundi. Satu ialah kumpulan 18 hingga 21 tahun yang buat pertama kali kerana pertukaran perlembagaan menjadi pengundi. Tapi kumpulan yang lebih besar sebenarnya ialah pengundi-pengundi yang sebelum ini tidak pernah mendaftar tetapi tiba-tiba menjadi pengundi secara automatik. Berdasarkan semua keputusan pilihan raya sejak 2013 dan juga berdasarkan kaji selidik dan sebagainya, pola sokongan pengundi muda yang pertama kali masuk mengundi selalunya berpihak kepada kerajaan yang ada. Kalau Pakatan Harapan adalah kerajaan, maka mereka akan mengundi Pakatan Harapan. Kalau Barisan Nasional jadi kerajaan, maka mereka akan mengundi Barisan Nasional kerana pertamanya mereka masih lagi belum melalui masalah ekonomi pekerjaan yang dirasakan oleh pengundi-pengundi lain. Yang keduanya, mereka hanya mengenali politik daripada watak-watak rasmi menteri, kementerian dan sebagainya. Jadi bagi saya, untuk memenangi pengundi yang memang kurang berminat dan kurang tahu mengenai politik seperti ini, dia perlukan pendekatan yang tidak terlalu berpolitik. Malah tidak boleh terlalu berpolitik. Pendekatan yang membawa kepada mereka satu imej yang menggabungkan cita rasa mereka, menggabungkan aktiviti-aktiviti yang mereka suka. Sebab itu kita tengok mana-mana parti politik dalam dunia pun untuk menangani kumpulan seperti ini yang sebenarnya tidak tahu politik sangat, mereka menjalankan apa yang kita panggil soft branding. Jadi sebab itu kita perlukan pimpinan-pimpinan muda yang lebih banyak dan pimpinan muda ini perlu diberikan program yang ada template. Dan template ini yang perlu digerakkan di seluruh negara. Sebab itu kita lancarkan lebih awal Ayuh Malaysia. Ayuh Malaysia tidak sangat berupa politik. Dia menumpukan kepada pembawaan yang positif. Dia membawa isu-isu yang lebih dekat dengan golongan muda. Contohnya soal gaji, soal tenaga boleh guna, renewable energy, soal teknologi, soal TVET, perkara-perkara yang sangat terpisah daripada ahli politik yang lebih berumur ini. Sedangkan itu perkara yang menarik minat mereka.